Beberapa kawasan di Puncak Alam Selangor dilanda banjir kilat. Laporan teknikal siasatan nahas 6 sekeluarga diperoleh dalam masa terdekat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Beberapa kawasan di Puncak Alam Selangor dilanda banjir kilat berikutan hujan lebat malam tadi. Antara kawasan yang dinaiki air termasuk laluan di Persiaran Moktadahari ke Puncak Alam. Difahamkan turut terjejas jalan Persiaran Puncak Alam 6 dan laluan dari Masjid Puncak Alam ke Fasa 3 berdepan lampu isyarat. Video tular dikongsi pengguna media sosial memaparkan beberapa kenderaan yang tersekat akibat tidak dapat meredah banjir kilat. Pengguna jalan raya turut mengelak laluan itu dengan membuat pusingan U. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan Selangor dan 6 negeri lain sehingga jam 4 pagi tadi. Polis di Raja Malaysia PDRM akan merakam percakapan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Isnin depan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin PC berkata, pihaknya menerusi Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman sudah berhubung dengan Pengerusi Perikatan Nasional PN terbabit. Beliau dipetik Berita Harian berkata, rakaman percakapan dijadualkan pada jam 10 pagi di Pejabat Maida KL Sentral. Ketika ini terdapat 2 laporan polis diterima berhubung isu berkenaan. Sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin dalam ceramahnya menyatakan fatwa haram mengundi calon Pakatan Harapan pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai. Laporan teknikal siasatan kemalangan 5 kenderaan menyebabkan 6 sekeluarga maut di Segamat Jumaat lalu akan diperoleh dalam masa terdekat. Menurut Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD, laporan teknikal siasatan itu akan mengenal pasti punca kemalangan. APAD dalam satu kenyataan berkata, pihaknya bekerjasama dengan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS untuk mendapatkan laporan teknikal bagi mengenal pasti punca kemalangan yang meragut 6 nyawa itu. Berdasarkan laporan, lori terbabit dipercayai gagal membrek dan hilang kawalan lalu melanggar kenderaan berkenaan. Pihaknya mengambil tindakan susulan dengan mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada pengendali berlesen terbabit pada Isnin lalu. Tindakan sama ada penggantungan atau pembatalan lesen di bawah Seksyen 62 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Pengendali dan pemandunya bertanggungjawab terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan yang lain. Pihak terbabit juga boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara jika sabi kesalahan melanggar syarat lesen. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mendapati pemandu lori memiliki 7 saman aktif daripada 19 rekod saman JPJ serta 1 rekod saman polis. 6 sekeluarga meninggal dunia dalam tragedi itu iaitu pasangan suami isteri Amiruddin Ismail 46 dan Nur Rahimah Nur Muhammad 43 serta 4 anak mereka berusia 5 hingga 17 tahun. Akta khusus dalam memastikan pembangunan semula bandar dilaksanakan secara sistematik, terancang dan cekap bakal digubal. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata, ketika ini terdapat 9 akta dan perundangan berbeza yang merancangkan proses pembaruan semula bandar. Antara akta terbabit Kanun Tanah Negara, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 dan Akta Hak Milik Serata 1985. KPKT melalui Plan Malaysia akan mengambil tindakan segera mulai hari ini menjalankan Regulatory Impact Analysis bersama dengan pihak Malaysia Productivity Corporation MPC bagi menilai keperluan akta khusus berkaitan dengan pembaharuan semula bandar serari dengan amalan negara-negara maju yang lain. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan garis panduan pelaksanaan pembaruan semula bandar di Putrajaya. Akta berkenaan penting bagi menangani isu persetujuan pemilik kediaman strata untuk pembangunan semula kawasan.
Ketika ini, Malaysia menetapkan persetujuan pemilik 100% atau 11 suara terhadap cadangan pembaruan berbanding Singapura menetapkan 90% persetujuan penduduk untuk pembaharuan semula bangunan berusia tidak lebih 10 tahun. Menurut Koming, garis panduan itu diluluskan pada mesyuarat Jemaah Menteri 30 Ogos lalu bertujuan memberi panduan kepada Kerajaan Persekutuan, pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan, pemaju hartanah serta pihak berkepentingan lain. Hanya 5% daripada keseluruhan 727 projek di seluruh negara ketika ini yang dikenal pasti mengalami kelewatan pembinaannya. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, pemantauan diberikan agar projek dapat disiapkan. 727 projek, hanya kelewatan sebanyak 31 projek saja. Kelewatan, bukan masuk dalam senarai hitam lagi sebenarnya. Dan 31 ini masih kita pantau. Kita pantau dan kita beri khidmat nasihat. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan klinik kesihatan dan kuartus padang besar di Perlis. KKR menamatkan perkhidmatan 2 projek yang didapati tidak lagi mampu untuk diteruskan kontraktor terbabit. Tapisan akan dilakukan dengan hanya kontraktor yang memiliki sijil pengkhususan kategori bangunan atau B29 dalam lesen CIDB untuk terlibat dalam pembinaan fasiliti kesihatan selepas ini. Seorang bomoh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu atas pertuduhan mencabul kehormatan seorang wanita ketika memberi rawatan terhadap mangsa. Tertuduh Zainal Cik Omar, 62 tahun, mengaku tidak bersalah. Sejurus pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Mazrini Mahmud. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa mencabul mangsa berusia 31 tahun. Perbuatan dilakukan di sebuah kuartus kerajaan di Kuala Nerus pada jam 8 malam 26 Jun lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau mana-mana 2 hukuman jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM4,500 dengan seorang penjamin. 5 Oktober depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Identiti pekerja kuari yang maut dalam kejadian runtuhan batu di tapak kuari di Keramat Pulai, Simpang Pulai semalam dikenal pasti sebagai Sohail Sajak, 36 tahun. Lelaki warga negara Pakistan itu gagal menyelamatkan diri ketika menjalankan kerja mengalihkan batu. Pengarah bomba dan penyelamat Perak, Saini Sadum berkata, mangsa dan 2 rakannya ketika itu sedang melakukan kerja mengalihkan batu di kawasan itu. Berlaku runtuhan kecil dan mereka diarahkan meninggalkan kawasan itu. Namun mangsa berpatah balik kerana dikatakan mahu mengambil barang yang tertinggal. Runtuhan kemudian berlaku dan lelaki terbabit maut ketika cuba berlindung di bawah jengkaut. Mayat mangsa dikeluarkan pada 2.30 petang semalam dan dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun. Seorang pengasuh sebuah pusat jagaan kanak-kanak di Bandar Seri Permaisuri Ceras Ibu Negara ditahan ekoran disyaki mendera kanak-kanak berusia 2 tahun di bawah asuhannya. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Zam Halim Jamaluddin berkata, suspek ditahan selepas bapa mangsa membuat laporan polis berhubung kejadian terbabit. Semalam polis mengesan 2 klip video berdurasi 1 minit 10 saat dan 56 saat tular di media sosial yang memaparkan seorang wanita mencederakan kanak-kanak berusia 2 tahun di sebuah pusat jagaan kanak-kanak. Suspek berusia 28 tahun itu menyerahkan diri dan ditahan polis dari bahagian siasatan jenayah di 11 Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat kesan benjol di bahagian dahi dan kemerahan di pipi kiri serta kanan mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1A Akta Kanak-kanak 2001. Dia ditahan selepas 24 jam dan diberi jaminan polis. Seorang lelaki warga asing ditahan selepas bertindak agresif merempuh sebuah kereta polis Ahad lalu. Dia ditahan kurang 24 jam selepas melarikan diri susulan kejadian itu di Padang Besar, Perlis. Ketua Polis Daerah Padang Besar, Assistant Commissioner Muhammad Syukri Abdullah berkata, polis mulanya menerima aduan kereta proton perdana dipandu suspek mencurigakan di kawasan itu.
Menyedari keadaan polis, suspek berusia 32 tahun bertindak memecut laju dengan melanggar kereta polis yang dinaiki 3 anggota. Dia yang lolos dalam kejadian itu ditahan pada jam 9 malam Isnin di Padang Besar. Suspek didapati memiliki maikat individu lain yang dilaporkan hilang pada 2021. Suspek mempunyai 1 kad pengenalan warga negara Malaysia, 1 kad pengenalan warga negara Thailand. Ini pun kita akan siasat kesahihan identiti suspek berhubung dengan perkara ini. Suspek sebelum ini dikehendaki polis berkaitan kes ceroboh premis dan curi barang dalam kereta. Dia yang positif metafetamin direman 4 hari sehingga Jumaat bagi siasatan mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yakin sasaran kutipan hasil negeri lebih RM1 bilion dapat dicapai tahun ini. Keyakinan pendapatan seperti tahun lalu susulan ia telah meraih lebih RM830 juta setakat kemarin. Datuk Seri Wan Rosdi menyasarkan pendapatan itu pada sesi penangguhan mesyuarat Dun Pahang semalam. Katanya kedudukan kewangan negeri semakin kukuh dan memberangsangkan termasuk sumber kutipan hasil tanah. Kerajaan negeri berjaya meningkatkan kutipan hasil berdasarkan beberapa tindakan termasuklah meningkatkan kecekapan pentadbiran, mengurangkan kecederaan dan kebocoran serta melaksanakan inisiatif-inisiatif baru. Kerajaan negeri turut mengambil tindakan terhadap 96 kes pencerobohan tanah kerajaan sejak Januari. Ia membabitkan 229 sitaan jentera dan nilai kompaun hampir RM1.4 juta. Malaysia menangani isu membabitkan tenaga kerja Indonesia TKI dengan baik tanpa pendakwaan di mahkamah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setakat ini TKI di Malaysia yang tidak mempunyai dokumen sudah dihantar pulang. Beliau berkata demikian selepas ditanya media tempatan mengenai kemajuan dalam pengurusan masalah TKI di Malaysia susulan kunjungan Presiden Indonesia Jun lalu menerusi program Temu Anwar di Jakarta, Indonesia malam tadi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang berkaitan memutuskan Filipina akan mempengerusikan ASEAN pada 2026 yang diambil alih dari Myanmar pada tahun berkenaan. Dalam pada itu, pada majlis sama, Perdana Menteri turut menegaskan beliau tidak campur tangan dalam urusan Jabatan Peguam Negara menghentikan pendakwaan ke atas kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Menurut beliau, Jabatan Peguam Negara memiliki kuasa penuh terhadap kes itu dan jabatan itu juga sudah membuat penjelasan mengenainya. Kemarin Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskan tanpa melepaskan Ahmad Zahid daripada 12 tuduhan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 kes pengubahan wang haram milik Yayasan Akal Budi. Pejabat Peguam Negara pula menjelaskan permohonan untuk melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi yang diasaskannya dibuat berdasarkan alasan yang dikemuka dan diterima oleh mahkamah. Sementara Jabatan Peguam Negara memaklumkan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira yang membuat keputusan itu sudah menyatakan alasan dikemukakan pihak pendakwaan adalah kukuh. Keputusan Jabatan Peguam Negara untuk tidak meneruskan pendakwaan terhadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tiada kaitan dengan kuasa eksekutif Perdana Menteri. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan Peguam Negara itu berlandaskan perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Masa sekarang, sistem yang ada begitu dan kuasa kepada Peguam Negara itu adalah kuasa di bawah 145. To prosecute or not to prosecute. To proceed or to withdraw. Itu kuasa yang ada dalam perlembagaan. Jadi sebab itu saya menolak dan menangkis sebarang tuduhan dan andaian bahawa tindakan apa pun yang dibuat oleh Peguam Negara semuanya diletakkan pada bahu Perdana Menteri. Beliau ditemui selepas ceramah kelompok Pakatan Harapan di Taman Anggerik Johor Bahru malam tadi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Isnin lalu melepaskan tanpa membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid daripada 47 tuduhan berkaitan dana Yayasan Akal Budi yang diasaskannya.
Kita kembali dengan laporan luar negara. Permohonan bekas pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mendapatkan rawatan kesihatan dengan pegawai perubatan luar ditolak kerajaan junta. Perkara itu dikongsi wakil kerajaan yang mempunyai hubungan baik dengan Suu Kyi. Penerima anugerah Nobel berusia 78 tahun yang dilaporkan sakit itu sebaliknya dirawat doktor yang berpengkalan di Jabatan Penjara. Kerajaan junta bagaimanapun enggan memberikan sebarang kenyataan. Myanmar mula dilanda konflik sejak awal 2021 apabila tentera junta menggulingkan Suu Kyi selain turut melaksanakan perintah tentera ke atas rakyatnya dengan ribuan dilaporkan terbunuh maupun dipenjarakan. Suu Kyi berdepan hukuman 27 tahun penjara tersabit 19 kesalahan jenayah. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan merangkumi hasutan, penipuan dalam pilihan raya serta rasuah dan beliau telah melakukan proses rayuan ke atas semua pertuduhan itu. Kira-kira 4.8 juta orang kehilangan tempat tinggal di dalam dan di luar Sudan akibat konflik antara Angkatan Tentera Sudan SAF dan pasukan sepada tentera RSF sejak April lalu. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OCHA, kira-kira 1 juta orang telah melintasi sempadan ke negara jiran. Sekurang-kurangnya 2 juta kanak-kanak juga dilaporkan meninggalkan rumah mereka sejak konflik di Sudan tercetus. Terdahulu, Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR merayu $1 bilion untuk menyediakan bantuan penting dan perlindungan kepada lebih 1.8 juta orang yang dijangka tiba di 5 negara jiran menjelang akhir tahun ini. Ia peningkatan 2 kali ganda berbanding peruntukan lain yang dianggarkan pada awal Mei lalu. Pertempuran RSF dan tentera Sudan mengakibatkan lebih 3,000 orang maut dan lebih 6,000 cedera. Bertemu semula dengan laporan sukan. Pengendali skuad bawah 23 tahun kebangsaan E. Elavarasun sedar harapan cukup tinggi diletakkan ke atas pasukannya menjelang penyertaan di kelaikan Piala Asia bawah 23 2024 yang berlangsung di Chonburi, Thailand. Dengan Bangladesh menjadi lawan pertama petang ini, pengendali berusia 61 tahun itu turut berharap anak didiknya dapat memulakan kempen dengan langkah kanan sekaligus mencarahkan misi layak ke pusingan akhir di Qatar tahun hadapan. Selepas mengharungi tempoh persiapan yang panjang sejak Februari lalu, ditambah 3 penyertaan kejohanan di peringkat serantau, Elavarasun optimis pasukannya kini cukup bersedia untuk berikan aksi terbaik bagi menghadiahkan kemenangan diharapkan penyokong setia di Malaysia. On our side, expectation in Malaysia also is high, and we come here, of course, we will do our best, and we will try to fulfill what the fan needed. And definitely we foresee that it will be a tough round, but we will look forward to participating in this competition. Diundi dalam kumpulan H, Malaysia bakal memulakan kempen bertemu Bangladesh jam 5.30 petang ini. Ia disusuli menentang Filipina pada Sabtu dan tuan rumah Thailand Selasa depan dengan semua perlawanan dilangsungkan di Stadium Chonburi. Hanya juara kumpulan dan 4 pasukan terbaik di tempat kedua peringkat kumpulan akan layak ke pusingan akhir. Untuk rekod, Malaysia layak ke pusingan akhir pada edisi 2018 di China dan mara ke suku akhir. Edisi terdahulu, Harimau Muda tersingkir awal di peringkat kumpulan di Uzbekistan pada tahun 2022. Sekian Buletin Pagi, teruskan menonton TV3. Saya Muhammad Syafiq Anan. Assalamualaikum dan salam hormat.